Okey, terima kasih untuk pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dan kali ini kita nak bercakap berlanjutan daripada isu tentang kita membantu mereka yang memerlukan dan juga dalam serba kekurangan. Sudah pastinya kekurangan itu boleh menjadi satu aspek kesempurnaan kalau kita pandang dalam sisi yang lain. Ya, betul. Pada 10 Oktober yang lepas merupakan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi apabila kita bercakap mengenai kesihatan mental ini, sekarang ini kita bersyukur sebenarnya Ismail sebab kita lebih terbuka untuk bicara dan juga berbincang mengenai topik yang kita anggap sebagai tabu pada satu ketika dahulu. Satu ketika dahulu kita terpaksa diam, terpaksa pendam, terpaksa telan, akhirnya kita sakit sendiri. Jadi hari ini kita nak bercerita bagaimana sebenarnya menjadi kurang itu sempurna dengan seorang tetamu yang cukup istimewa bagi saya. Saya sukalah ni sebab selalu tengok kat Instagram je. Okay, memang dah follow Saya memang peminat. Follow back. Okay, kita bersama dengan Encik Hafizul Faiz, penulis buku motivasi dan juga pengasas pertubuhan tentang kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, tentang anda, tentang saya dan juga tentang kita, insya-Allah. Okey. Mungkin boleh dikongsikan sedikit tentang kita ini, pertubuhan tentang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ismail dan juga Syafiqah dan juga kepada penonton-penonton semua. Pertubuhan tentang kita adalah sebuah NGO yang sebenarnya saya tubuh sebab nak tolong kawan. Sebab kawan tengah struggle waktu tu, dia ada MDD, depression, tapi dia tak mampu nak dapat rawatan dan dia ada long queue dekat hospital, menyebabkan dia sangat perlukan rawatan segera. Saya tolong bayar rawatan untuk dapatkan dua. Satu, screening dengan psikiatris, maksudnya nak tahu apa masalah kan, dan memang dah didiagnose sebagai depression, kemurungan yang tahapnya agak-agak bahaya sebab dia dah ada macam suicidal thought, macam nak rasa bunuh diri dan sebagainya kan. Kemudian saya bantu untuk dapatkan psikoterapi dengan clinical psychologist untuk dapatkan terapi yang mana dia perlu berinteraksi dengan orang. Dan ia membantu. Dalam masa 3 bulan, tiba-tiba kawan saya itu jadi okey, putus ubat, dan dia datang kepada saya, dia kata, Faiz, apa kata kau buat tabung untuk bantu orang lain yang sama macam nasib macam aku. Saya kata, oh, macam menarik idea ni kan. Jadi saya bangun satu pagi tu, saya kata nak buatlah. Jadi itulah sebenarnya idea-idea kecil yang pada menjadi pencetus. Kemudian yang tertubuhlah tentang kita. Tentang kita tu sebenarnya saya dan dia. Ada berdua. Ada berdua. Kemudian lepas itu dia dah menjadi satu tema, satu mesej yang saya sampaikan kepada semua. Kepada semua pesakit, saya kata kepada mereka, kamu tak keseorangan. Ada ramai orang yang nak tolong. Tinggal waktu untuk kita bersuara dan akan datang membantu kita daripada pelbagai arah yang kita sendiri tak jangka. Itulah, tapi bila kita bercakap mengenai masalah kesihatan mental ni, selalu kita kaitkan dengan mereka mengalami trauma disebabkan penderaan atau mungkin masalah keuangan, masalah peribadi. Tapi apa sebenarnya isu-isu lain setelah menjadi seorang motivasi ni, bila dengar masalah orang, mungkin kita tak sangka, oh, ini juga boleh menjadi satu benda yang men-trigger orang. Ya, betul. Masa lalu yang menyakitkan. Semua orang yang ada masalah ataupun ada cabaran dan ujian kesihatan mental, ada masa lalu yang sangat menyakitkan. Dan dia tak lagi, dalam bahasa yang kita hari ini, move on daripada masa lalu itu. Dan kita tak lagi percaya bahawa itu adalah masa lalu. Sakit family, putus cinta, putus kawan, semuanya adalah masa lalu yang berlaku dekat dalam masa lalu kita, dan ia berkesan sampai hari ini. Dia dah berlaku, tragedi itu sudah berlaku, tapi darahnya masih mengalir. Lukanya tu tak dibebat sampai sekarang. Apatah lagi berparut. Ya, berparut, dan dia parut tu kita kena faham bahawa dia tak boleh hilang, tetapi berdarah tu kita tak lap, kita tak bebat dia. Jadi ia menyebabkan akhirnya kita akan sentiasa teringat. Kita ingat kenangan itu adalah hantu kita. Kita ingat masa lalu itu adalah makhluk yang datang dan menghantui kita pada hari ini. Kita takut nak jumpa dengan orang, kita takut nak buka hati kita, kita takut nak teruskan hidup kita sebab kita ingat dia yang dulu, siapa pun dia, family kita ke, bekas kekasih kita ke, adalah penentu kepada masa depan kita. Jadi kebanyakannya saya simpulkan masalah yang paling besar adalah masalah kesakitan masa lalu yang dia masih lagi tak rawat dan tak bebat. Jadi bila nak rawat tu, dia ada healing proses dia. Benar. Tapi itulah. Ini betul-betul pro follow. Nampak tak? Buat wording dia. Dia setiap dia ada masa tu dia follow. Dia ada healing proses. Tapi itulah, setiap orang lain cara dia. Kadang-kadang kita rasa kita dah heal, tapi sebenarnya tidak. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak tahu bahawa saya dah bersiap sedia sebenarnya, kalau kita kata percintaan lah contohnya, saya dah bersiap sedia untuk mencari jodoh yang baru, tapi sebenarnya kita tak heal lagi. Maknanya dia dah sedia lah tu. Setiap daripada kita jalan
sembuh kita berbeza. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang semalam, esok dia okey. Sebab dia dah macam 3 kali ikut putus cinta. Immune dah, ya? Dia immune dah. Ada yang sampai 3-4 tahun, sampai 5 tahun. Jadi ia bukan tentang kepanjangan masa dan juga tempoh tu. Ia tentang sedalam mana kita memberikan perasaan kita pada waktu itu. Kalau dalam perasaan kita pada waktu itu, maka dalam dah lagi kita jatuh. Oh, sakit. Sakit dah lagi. Dan masa kita perlu lebih masa, perlu lebih waktu untuk kita berinteraksi dengan perasaan kita. Cuma tip yang saya boleh bagikan dalam waktu yang sekejap ini adalah jangan nafikan setiap perasaan yang muncul dalam diri kita. Selalu apa yang kita buat kan? Kita, alah, aku nak sibuk-sibuk lah. Aku nak pergi buat kerja-kerja lain. Aku tak nak sedih. Terasa lah Ismail. Sebab dilalui. Sebab setiap perasaan itu dia adalah makhluk. Kalau kita tak berinteraksi dengannya, dia akan datang balik dan menghantui kita satu masa nanti. Ada pakar kata, pandangan lah, teori, tidak ada satu pandangan yang definite ataupun tetap. Kita ada kurang-kurangnya 30,000 perasaan dalam diri kita yang perlu kita berurusan dengannya. Jadi imagine satu perasaan sedih, dia bukan sedih, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang putus asa. Dia bukan hanya semata kesedihan. Kita deny dia, kita nafikan dia, kita biar dia. Maksudnya kita kita tak feel the feeling. Kita tak betul-betul kita kena feel perasaan tu. Orang kata apa, proses vulnerable tu kita kena rasa. Jangan buat-buat heboh, jangan pergi mana, jangan acak-acak kuat. Jangan pura-pura kuat, sebab nanti kita tak tahu yang mana pura-pura, yang mana betul. Kalau perlu nangis je, betul. Feel the feeling itu. Cuma Tuan sendiri, kalau kita lihat hari ini kita bukan melihat dari aspek klinikal, psikologi sebagainya. Pengalaman Tuan sebagai ada sahabat yang menghadapi masalah, menulis buku, malah menubuhkan tentang kita. Mungkin setiap masalah manusia itu berbeza-beza, tidak boleh disamakan atau digeneralisasikan. Jadi pengalaman manusia untuk berjumpa dengan manusia yang lain, menghadapi dan juga melihat masalah itu, bagaimana setakat ini apa yang dilalui oleh Tuan dan juga sahabat itu memperlihatkan bahawasanya setiap masalah itu boleh ditangani dengan keupayaan dan kehendak kita untuk menangani masalah itu. Pertama, ada dua perkara yang saya boleh highlightkan kat sini. Pertama sekali, willpower kita. Kita sendiri kena ada rasa hendak untuk keluar daripada kemelut, apa saja jenis kemelut yang kita hadapi. Yang kedua adalah social support kita. Sebab itu sekarang kita bersyukur, macam tadi Puan cakap, semua orang sudah boleh orang kata terbuka untuk mengungkapkan masalahnya, dan itu okey. Sebab dulu kalau kita cakap pasal ni, ada macam-macam pandangan yang mengatakan ini hantulah, jin lah, kan? Macam-macam lagi masalah yang timbul, macam-macam teori dan juga pandangan orang, menyebabkan orang yang merasa bahawa dia tak okey, dia takut, dia duduk diam dekat rumah, dekat dalam bilik. Padahal open up is the first process. Terbuka untuk mengungkapkan bahawa okey, aku tak okey. So what's next? Kan kita kena tanya macam tu. Ini masalahnya, yang aku tak okey tu pun dia takut nak cakap. Tambah-tambah sekali kita ada kesenjangan generasi yang sangat kritikal. Mak ayah kita fikir lain. Kita fikir lain. Jadi bila kita ungkapkan macam ni, mak ayah kita dah ada teori dah, ni ada orang hantar ni, kata kan. Kena ada saka lah apa benda. Kita kata tak, ini adalah satu fasa yang kita sedang hadapi. Jadi itu adalah kita perlu lebih masa. Tapi saya suka hari ni sebab hari ni semua orang ada social media. Saya terima 714 cerita, pelbagai cerita. Yang kadang-kadang dia kata saya tak nak bantuan pun, kita cakap saya cuma nak cerita je, seronok nak cerita kan. Tapi ceritalah, saya kadang-kadang bukan ada masa pun nak reply. Tapi saya bacalah, saya seronok baca. Maksudnya orang dah mula terbuka untuk bersua dan juga untuk meluahkan apa yang dia rasa. Dan hari ini kita lihat bahawa itu membantu. Bila kita jumpa dengan orang-orang yang sama prosesnya. Tragedi berbeza, peristiwa berbeza, cerita pun berbeza, tetapi perasaan sama. Macam sekarang, mereka yang punya masalah ini, dia dah mampu untuk meluahkan. Tetapi di pihak sebelah sana, pendengar itu pula, dia kala-kala pakar motivasi. Kalau dia bagi kata-kata tu. Jadi sebenarnya kita pada waktu kini ni, kita bukan saja nak mendidik kita untuk meluahkan, tapi perlu mendidik yang pihak sana. Macam mana kita nak mendidik yang sana tu supaya mungkin kadang-kadang diam itu lagi baik. Dengar je. Lagi respon lagi sakit hati dah. Betul. Menyesal kadang-kadang, bagi tahu. Okey, kadang-kadang tak respon pun ada. Saya ada pernah tak respon. Tak follow pun ada. Itu cerita-cerita lama, cerita belakang. Okey. Saya selalu pesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua bahawa memang kita perlu jujur dan juga terbuka, tetapi jangan salah memilih telinga untuk mendengar. Kerana tak semua telinga itu telus nak dengar. Ada yang datang dia buat cerita, dia beritahu dekat bos kita. Ada yang datang dia buat toksik dan sebagainya. Sebab itu ada dua saya kata circle yang perlu kita jaga. Satu, family kita. Let's say lah kita ada
dysfunctional family ataupun family yang mungkin tak membantu kita, kita kena ada kawan baik kita. Ini je, small circle je. Jangan bigger circle. Jangan sesekali nak cerita dekat semua orang sesuka hati kita. Fokus kepada orang yang kita percaya dia. Kita ada keyakinan kepada dia dan dia pun percaya kita. Cukup. Itu je sebenarnya, tak perlu banyak-banyak pun, tak perlu kita umum sebab kita tak tahu siapa yang akan mendengar dan semua orang ada niat yang berbeza. Ya. Okey. Saya pernah terdengar bahawasanya mencari kesempurnaan itu adalah untuk kita memperbaiki kelemahan. Tetapi ada juga yang mengatakan kita perlu meraihkan kelemahan itu. Malah orang yang kita rasakan sempurna juga mempunyai semua kelemahan. Pakar matematik juga mempunyai kelemahan. Malah saintis terkenal juga mempunyai kelemahan dan juga kekurangannya. Jadi bagaimana kita meraihkan kekurangan itu tanpa kita merasa rendah diri dan tanpa kita membanding bezakan dengan pencapaian ataupun kelebihan orang lain. Masalahnya yang saya hadapi pada hari ini dan juga saya tahu kita semua hadapi adalah kejayaan diukur dengan apa yang orang paparkan dan peragakan dekat media sosial. Berkereta besar, berumah besar, berkejaya dan sebagainya. Dan ia secara tidak langsung menanam dalam kepala kita bahawa dia ni berjaya, aku nak jadi macam dia. Dia ni berjaya, aku nak jadi macam dia. Sedangkan itu semua adalah satu konsep yang salah. Kesempurnaan dan juga kejayaan seseorang itu tidak diperagakan sebegitu rupa. Saya bagi contoh, saya teringat waktu saya membesar dulu, saya orang kampung dulu dekat Kedah, dekat Sik Jeneri. Masa kami membesar, saya tak sedar yang kita sebenarnya dalam keadaan miskin. Kita tidak ada internet, kita payah nak dapatkan siaran TV, kita nak dengar radio pun kita kena cari frekuensi itu pada waktu itu. Tapi sedikit pun mak ayah saya, orang tua-tua dekat kampung tidak kata kita miskin. Betapa mereka merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi mesej yang saya cuba nak sampaikan dalam mana-mana konten dan juga ruang yang saya boleh berkongsi adalah bersederhanalah, merasa cukuplah dengan apa yang kita ada. Kerana kita akan rasa lebih derita dan juga bergelut kalau kita asyik mencari. Kita hanya akan lebih bahagia kalau kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi kurang itu bukan artinya tidak sempurna. Kurang hanyalah satu kata lain untuk kita melihat diri kita dengan apa yang kita ada dan bersyukur dan berterima kasih, dan itu sudah sempurna sebenarnya. Dalam kesempatan masa yang ada ni, mungkin boleh kongsikan apa petikan daripada hasil penulisan Hafizul ke untuk kita berikan motivasi pada hari Ahad ni. Okey, saya boleh kongsikan adalah setiap daripada kita ada luka masa lalu. Dan kita sentiasa saja berfikir bahawa kalau aku boleh patah balik lah kan, aku tak nak lah macam ni, aku nak lalu jalan lain. Tapi kita lupa bahawa setiap daripada masa lalu itu telah mendewasakan kita sedewasa ini. Jadi itu kita kena bersyukur. Berbanding marah kepada orang yang pernah hadir dekat masa lalu kita kena bersyukur kepada dia, berterima kasih. Terima kasih kerana pernah hadir, tapi ternyata kita bukan lagi takdir. Kita kena ingat bahawa dia adalah masa lalu kita adalah masa ini dan masa depan. Kalau kita kenang, kita tak boleh lupakan. Sebab mustahil untuk kita lupakan. Tapi kalau kita kenang, kita ingat dia adalah masa lalu. Sekarang, aku tanpa dia dan aku masa depan aku pun tanpa dia. Ada orang yang memang dia diciptakan untuk hadir dekat dalam masa lalu kita, bukan masa depan kita. Macam lagu Tanpa Cintamu. Tahan air mata, tahan air mata. Okey, kita ambil ini sebagai motivasi. Saya follow back nanti. InsyaAllah. Saya suka ayat-ayat itu tadi. Terima kasih kerana pernah hadir, tapi kita bukan takdir. Itu. Kata orang, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Marilah kita move on. Ada kena-mena. Ada kena-mena. Okey, ramai sebenarnya yang boleh relate dengan topik kita hari ini. Tapi itu sahaja masa yang kita ada bersama dengan Tuan Hafizul Faiz, penulis buku motivasi dan juga pengasas pertumbuhan tentang kita. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kita bersama lagi insyaAllah. Okey.